Nama saya Wan Nur Batrisha binti Wan Zahrin, matrik nombor 278044. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang masalah pembuangan bayi di Malaysia. Masalah pembuangan bayi di Malaysia sudah tidak asing lagi. Pelbagai cara yang dilakukan oleh pesalah untuk menutup perbuatan terkutuk mereka. Mereka sanggup membuang bayi mereka di taman perumahan, di surau, di masjid, dan lebih keji lagi, ada yang sanggup membuang bayi mereka di dalam tong sampah. Perbuatan ini sudah pasti akan memberi impak yang besar kepada negara sekiranya tiada tindakan yang sewajarnya diambil. Rasional kajian ini dijalankan adalah bagi memberikan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat dengan mengenal pasti apakah punca masalah ini berlaku, kesan daripada masalah ini serta langkah yang patut diambil bagi mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa. Rakan-rakan saya akan mengupas dengan lebih lanjut tentang topik masalah pembuangan bayi di Malaysia. Nama saya Heng Yong Wei dan nama matrik saya 278147. Kaedah kajian yang digunakan oleh pengkaji terdapat 4 jenis, iaitu analisis dokumen, sumber laman web, kaedah perbincangan, kaedah memproses data dan maklumat. Analisis dokumen adalah untuk mencari penulisan dan dokumentasi bertulis. Sumber laman web untuk memperoleh sumber yang lebih luas dan terkini. Kaedah perbincangan adalah perbincangan dengan ahli komputer tentang kajian ini. Akhirnya, kajian pemproses data dan maklumat terdapat 3 jenis, iaitu Microsoft Word, Google Scholar, InShot. Microsoft Word adalah digunakan untuk pemprosesan data yang biasa untuk membuat laporan. Google Scholar dapat mengumpul data atau maklumat lebih terperinci. InShot adalah untuk mengeditkan video dan kajian case. Terima kasih kepada pembentang tadi. Sebelum meneruskan pembentangan, saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya masalah pembuangan bayi di negara kita. Antara punca masalah pembuangan bayi yang kian berleluasa di negara kita ialah kurangnya ajaran agama dalam kalangan remaja. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas menyebabkan remaja untuk menjalinkan hubungan yang dilarang dengan hukum agama. Oleh itu, ia mengakibatkan remaja untuk mengandung pada usia yang muda dan menjalinkan persahabatan dengan pasangan yang tidak sah. Rakan sebaya juga menjadi punca kepada masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja. Rakan sebaya mempengaruhi tingkah laku remaja dengan membabitkan mereka melibatkan diri dalam aktiviti yang melarang oleh agama seperti melepak. Perasaan yang ingin mencuba sesuatu yang baharu yang ada dalam diri seseorang remaja yang dipengaruhi oleh pujukan rakan sebaya yang menyebabkan mereka terlibat dalam aktiviti seperti ini. Di samping itu, punca-punca berlakunya masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja disebabkan oleh kurangnya kasih sayang daripada keluarga. Ibu bapa yang sentiasa mencari kekayaan menyebabkan mereka tidak memfokuskan perhatian terhadap anak-anak mereka. Perhatian yang tidak cukup terhadap anak mereka menyebabkan mereka mencari kasih sayang dan perhatian tersebut terhadap pihak luar tanpa menyedari mereka baik atau tidak. Ini mendorong mereka terlibat dalam masalah pembuangan bayi seperti ini. Faktor terakhir ialah pengaruh media massa. Remaja yang menonton gambar atau video lucah yang ada dalam YouTube atau Google menyebabkan perasaan mereka mencuba atas apa yang ditonton oleh mereka. Dan masalah ini terus menular dalam kalangan remaja. Sekian saja pembentang saya pada hari ini. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Pada masa kini, isu pembuangan bayi semakin sukar dibendung dan telah memberi impak yang besar kepada masyarakat. Kesan pembuangan bayi dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu kesan terhadap bayi, ibu bayi, keluarga, agama dan masyarakat.
Kesan yang pertama adalah kepada bayi. Bayi yang dilahirkan tidak mendapat kasih sayang secukupnya dan akan mengalami masalah dalam mengidentifikasi identiti. Selain itu, sepanjang kehidupan bayi ini, mereka akan dihantui dengan panggilan anak luar nikah walhal mereka hanya menjadi mangsa keadaan. Untuk memburukkan lagi keadaan, mereka ditinggalkan di tempat-tempat yang terpencil yang jauh dari pandangan umum hingga menyebabkan bayi yang tidak bersalah ini mengalami jangkitan, kecederaan dan juga kematian. Seterusnya, isu ini akan memberikan kesan kepada ibu bayi atau lebih tepatnya terhadap bersalah. Hal ini dikatakan sedemikian kerana ketika mereka melahirkan anak, mereka dalam keadaan yang tidak sempurna dan tidak selesa, lalu berisiko untuk mendapat jangkitan serta kehilangan darah yang banyak. Dalam pada itu, mental dan emosi ibu bayi tersebut boleh terjejas kerana bayi yang dikandung selama 9 bulan pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam terhadap mereka. Selain itu, institusi kekeluargaan juga akan runtuh akibat dari isu pembuangan bayi ini. Apabila sistem keluarga runtuh, keharmonian keluarga juga akan terjejas. Sudah semestinya ibu bapa keluarga yang terlibat akan berasa sangat kecewa dan malu dengan apa yang telah dilakukan oleh anak mereka. Tambah pula, mereka bimbang tentang apa yang bakal diberkatakan oleh jiran di sekitar, sekaligus akan mula tuduh-menuduh antara satu sama lain sehingga boleh menjadi punca penceraian. Di samping itu, kesan yang lain adalah kesan terhadap masyarakat. Isu pembuangan bayi ini akan mengganggu nilai perpaduan dan kesejahteraan masyarakat. Tambahan pula, aktiviti ziarah menziarahi gotong royong semakin luntur kerana saling berselisih dan melisihkan orang yang membuang bayi. Pelakuan yang tidak bermoral ini tidak asing lagi dari dalam masyarakat tempatan sehingga menjadi pertikaian masyarakat luar terhadap kredibiliti masyarakat tempatan dalam mencegah isu ini. Akhir sekali, agama juga tidak terlepas dari terkena tempias kesan daripada isu pembuangan bayi ini. Penganut agama lain akan mula mempersoalkan mengenai nilai-nilai murni yang diajar oleh agama yang dianuti mereka. Secara tidak langsung akan mengurangkan minat dan keyakinan penganut agama lain untuk mempelajari agama yang dianutinya. Perasaan hormat terhadap agama daripada penganut lain juga akan hilang serta akan mengubah perspektif mereka. Nama saya adalah Lim Bung Kiong. Nombor matrik saya adalah 278175. Hari ini saya nak membentangkan langkah untuk mengatasi kes pembuangan bayi. Salah satu langkah untuk mengatasi kes pembuangan bayi adalah peranan ibu bapa. Bagi anak-anak sedar akan dosa dan pembalasan, ibu bapa haruslah menekankan pendidikan agama dan moral. Oleh itu, pendidikan agama dapat menjadi panduan berguna agar menyebar nafsu dalam kehidupan mereka. Selain itu, ibu bapa haruslah menjadi teladan bagi anak-anak kerana setiap perbuatan yang dibuat oleh ibu bapa akan mempengaruhi anak-anak. Di samping itu, media massa haruslah mendorong program motivasi dan kempen. Contohnya, kesedaran remaja dapat ditingkatkan melalui pameran grafik dan kisah nyata mengenai seseorang yang telah melakukan pengguguran. Di samping itu, media massa harus menghentikan rancangan hiburan yang berlebihan kerana akan merosakkan moral remaja, seperti cerita yang memaparkan pemandangan 18. Seterusnya adalah peranan pihak berkuasa. Pihak berkuasa terutama polis mesti menghentikan penyebaran bahan pornografi di depan mata anggota masyarakat, terutamanya remaja. Selain itu, pihak berkuasa juga harus mengadakan kempen kerana ini dapat meningkatkan kesedaran remaja mengenai kes pembuangan bayi. Akhir sekali, masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menangani kes pembuangan bayi. Masyarakat haruslah fokus dengan persekitaran kerana ini dapat mengelakkan kes pembuangan bayi ini berlaku. Masyarakat boleh melaporkan kes ini apabila mereka ternampak kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhanisa binti Zamsuri dan nama matrik saya 278077. Kesimpulannya, kes pembuangan bayi perlu dielakkan untuk melahirkan individu yang bermoral demi kesejahteraan antara masyarakat dan juga negara. Usaha-usaha yang serius perlu ditingkatkan supaya masalah sosial ini dapat dibendung. Sekiranya kes pembuangan bayi ini bertambah, maka pelbagai masalah lagi akan berlaku dan turut membebankan kerajaan.
Semua pihak haruslah berganding bahu bagi mengatasi masalah ini dalam usaha untuk menangani kes pembuangan bayi yang semakin meningkat saban tahun di negara kita. Kerjasama antara kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO dalam usaha untuk menubuhkan tabung DNA bagi memudahkan proses untuk mengesat ibu bapa kepada bayi yang telah dibuang. Selain itu, kerjasama antara masyarakat sememangnya diperlukan dalam usaha untuk membantu mengatasi masalah ini agar nilai kemanusiaan dapat dipandang dengan tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana